Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Malam ni kitab Sulamul Mubtadi, muka surat 21. Betul lah? Baik. Jadi kita masuk bab baru, Kitabus Salah, bab pada menyatakan solat, sembahyang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, Kitabus Salah ini satu bab, satu kitab pada menyatakan sembahyang yang kita sembahyang ialah yang kita kenal sebagai sembahyang ataupun disebut sebagai solat. Ada sebahagian orang saya pernah jumpa dulu, dia tak mau sebut sembahyang, dia nak sebut solat. Sebab dia kata bila sebut sembahyang ni satu istilah yang salah. Kerana istilah sembahyang ni digunakan oleh orang Melayu dulu-dulu, orang Melayu kuno. Dulu ada orang Jawa lah, terutamanya orang Jawa, dia ada satu Tuhan, dewa yang disebut sebagai Yang. Dewa orang Jawa kuno dulu, Yang. Jadi bila mereka nak sembahyang, sembah dewa Yang tu lah. Jadi sembahyang merujuk kepada penyembahan dewa kuno dulu, orang Jawa. Jadi sembahyang tu istilah khusus kepada ibadah dulu, bukan Islam. Ibadah orang dulu sebelum datangnya Islam di tanah Melayu. Jadi dia tak nak sebut sembahyang, dia sebut solat. Ala kulli hal, pandangan ni kita tak dapat terima lah. Walaupun dulu, itu dulu tuan-tuan, dulu ialah. Tapi sekarang ni kita semua orang Melayu ni, tak kira lah Banjar ke Jawa ke Minang ke Bugis, kita dah tak kenal dah tuan-tuan dewa Yang apa semua ni, dah tak ada dah. Dah tak ada dah, dia hilang lah. Maka sekarang sembahyang menjadi satu istilah khusus merujuk kepada satu ibadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada dah yang cerita bab dewa Yang apa semua ni, dah hapus dah tak ada dah. Jadi boleh je guna istilah sembahyang. Sebab apa? Ni pun buku ni pun lama dah. Buku ni ditulis saya ingat dalam tahun 18, lama dah. Ataupun tahun 16, lama dah. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dulu pun dah guna istilah sembahyang. Jadi tak ada masalah lah kita sebut sembahyang, satu merujuk kepada solat lah. Baik. Maka setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf itu, kita dah sebut dah mukallaf ni apa? Iaitu orang yang baligh dan berakal. Islam, baligh, berakal. Itu mukallaf. Baik, maka terkeluar dah orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam, kita tak boleh paksa dia semayang, kita tak boleh paksa dia puasa. Tetapi di akhirat kelak, orang yang bukan Islam dia akan disiksa kerana tak semayang dan tak puasa. Cuma di dunia tak boleh. Pasal apa? Dia tak beriman, dia tak mengaku Allah sebagai Tuhan dia. Maka kita tak boleh paksa dia puasa, haji. Tak boleh kita paksa dia tunaikan zakat, tak boleh. Paksa dia pakai tudung ke, paksa dia jangan berjudi ke, tak boleh. Sebab itu dia bukan Islam. Baik. Jadi mukallaf ni pertama Islam, yang kedua baligh, cukup umur, ketiga berakal, terkeluar daripadanya orang gila. Baik. Kemudian sembahyang fardu 5 waktu ini pada sehari semalam, iaitu zuhur. Jadi solat ada 5 waktu lah. Jadi dia sebut yang pertama solat zuhur, bukan subuh. Biasanya kita tengok mesti dia sebut zuhur dulu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, baru subuh. Jadi kenapa dia sebut zuhur dulu, tak sebut subuh dulu? Kerana setelah Nabi SAW turun daripada Isra' dan Mi'raj, solat yang pertama Nabi semayang adalah zuhur.
Kalau Nabi turun dapat apa? Kefarduan solat 5 waktu sehari semalam. Solat 5 waktu banyak hadis dia tuan-tuan. Yang Nabi sebut wassalawatul khams. Solat 5 waktu. Solat ni 5 waktu. Bukan satu, ada juga orang kata 3, bukan 3, solat 5 waktu. Sehari semalam. Ini ijma' ulama tuan-tuan, 5 waktu. Mula daripada zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Baik. Zuhur dan waktunya disebut waktu. Dia cerita sebab sembahyang zuhur dan sebut waktu dia. Sebab dalam Quran disebut innas salata kanat al mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan di atas orang yang beriman pada masa yang ditentukan. Zuhur ada masa dia, asar ada masa dia, maghrib, isyak, subuh semua ada masa dia. Baik, jadi zuhur disebut masa dulu. Zuhur dan waktunya apabila gelincir matahari hingga jadilah bayang-bayang suatu itu seumpamanya yang lain daripada bayang-bayang rembang. Habislah waktu zuhur. Maknanya zuhur ni masuk bila tergelincir matahari. Siapa sini dalam ni pernah tengok matahari tergelincir tuan? Pernah tengok matahari tergelincir? Ke tuan-tuan tengok jam ya tuan-tuan? Daripada muda sampailah kita dah hari ni tuan-tuan memang kita tengok jam ya. Pernah tengok ke tak pernah tengok matahari tergelincir? Tak pernah. Siapa pernah di sini dia memang tengok sungguh matahari, dia tak tengok jam. Sebab dalam ni suruh dia sebut dalam ni bila tergelincir matahari. Macam mana tergelincir matahari tu? Tengok bayanglah. Tengok bayang-bayang. Betul. Dia matahari, dia nanti dia ada, tuan-tuan tengok jam lah, senang. Jam tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok jam pun tak apa. Tuan-tuan duduk bawah matahari. Katakan matahari terbit daripada sini. Matahari terbit daripada timur kan. Masa matahari terbit, bayang duduk belakang kita lah. Betul tak? Kita tengok matahari, bayang belakang kita lah. Makin lama, mula-mula matahari naik ni, bayang panjang ke belakang. Betul tak? Lagi dia naik, bayang kita makin pendek. Betul tak? Pendek. Bila bayang duduk atas kepala, dipanggil istiwa. Istiwa betul-betul bayang atas kepala kita, matahari atas kepala kita, bayang duduk bawah kaki. Masa ni diharamkan sembahyang sunat. Dulu pacak kayu. Tuan-tuan tak pacak kayu pun, tuan-tuan pacak badan tuan-tuan pun boleh lah. Jadi tuan-tuan duduk bawah tu, masa ni tak boleh sembahyang sunat kecuali hari Jumaat dan di Mekah. Mekah dia tak ada waktu haram. Tuan-tuan selepas asar boleh sembahyang sunat. Di Mekah depan Kaabah tu dia tak ada waktu tahrim. Bila-bila pun boleh sembahyang sunat. Dan pada hari Jumaat waktu tengah hari boleh sembahyang sunat. Kan hari Jumaat kita main lambat kan. Waktu istiwa tu boleh sembahyang sunat hari Jumaat dengan di Kaabah. Bila matahari betul-betul tengah kita, dia tak lama. Dia dalam 9 minit sahaja. Matahari terpacak atas kepala kita 9 minit saja. Lepas 9 minit, maka dia akan mula condong ke barat. Betul tak? Itu dah dipanggil tergelincir tu. Daripada tengah langit dia tergelincir ke barat. Tidak duduk tengah. Dia tergelincir sikit ke barat, maka kita boleh tengok bayang bawah kaki kita. Tadi betul-betul dia duduk bawah kaki kita. Bila dah tergelincir sikit ke barat, maka kita nampak bayang tu dah berat ke timur. Betul tak? Yalah, bila matahari di sini, bayang di sini. Matahari di sini, bayang di sini. Gitu. Jadi tuan-tuan kalau pacak kayu lagi senang, pacak kayu tengok. Bila nampak bayang tu, bila matahari dah duduk di sini, bayang akan berat ke sini. Bila matahari dah tergelincir ke barat, maka bayang akan berat ke timur. Masa itu tergelincirlah matahari, maka masuklah waktu zuhur. Kalau sembahyang sebelum tu tak sah. Sebab tu disebut waktu. Kita kena tahu, yakin sungguh masuk waktu baru boleh solat. Kalau kita tak yakin, kita sembahyang tak masuk waktu lagi, sembahyang kena ulang. Sembahyang tak masuk waktu ni, kita dah masuk, kita rasa dah masuk dah. Rasa masuk dah ni, sembahyang tengok belum masuk waktu lagi, batal sembahyang. Maka kena ulang lagi. Baik. Kemudian dan bayang itu seumpamanya habislah waktu zuhur. Waktu zuhur ni habis masa bila? Apabila bayang-bayang sama panjang dengan benda tu. Sama. Ya, tuan-tuan letak kayu, matahari belah ni kan, tengok bayang ni panjang mana. Kalau bayang ni sama panjang dengan benda tu, tuan-tuan berdiri dengan kayu ni, tengok bayang ni. Kalau sama panjang dengan kayu tu, kan tuan-tuan bagi berdiri, bayang di sini,
Kau tuan-tuan baringkan benda tu. Tuan-tuan letak sini, tengok bayang dia sampai mana? Sini baring. Sama. Nah. Sama. Sama masuklah sak. Nah, sama tu masuklah sak. Tapi kalau tuan-tuan tengok Masjid India mazhab Hanafi dia lain. Dia kena panjang 2 kali ganda kot, panjang lebih. Tu Masjid India dia sembahyang asak lambat. Panjang ni. Kita pergi sembahyang Masjid India di Teping, ada 2 Masjid India kan. 2 3. Lambat sikit dia sembahyang. Mazhab Hanafi dia lambat sikit. Baik. Kemudian tuan-tuan, bila sama bayang maka masuklah waktu asak. Kemudian hingga masuk matahari habis waktu asak. Waktu asak habis bila? Tengok matahari. Bila dia dah tenggelam habis, masuklah maghrib. Nampak berbola matahari tu kan? Dia tenggelam sampai berbola tu kita tak nampak lah. Tenggelam habis. Sebab tu matahari walaupun dia dah tenggelam habis, tapi dia tak gelap habis lagi. Betul tak? Pasal apa? Pasal matahari masih ada, cuma dalam sudut pandang kita dia dah tenggelam. Cuma dia ada lagi lah, dia di bawah lagi. Betul tak? Kan bumi kan bulat. Di sudut pandang kita duduk sini, matahari dah ke bawah, maka kita tak nampak lah. Bila dia lagi bawah, barulah betul-betul gelap. Sebab tu waktu mula-mula masuk maghrib, cerah sikit lagi. Betul tak kan? Dia cerah sikit. Sebab matahari baru tenggelam. Tenggelam pada mana? Bukan tenggelam betul. Tenggelam dalam pandangan kita. Matahari mana pernah tenggelam? Dia rotation bumi. Betul tak? Bumi mana ada matahari tenggelam? Bumi kan berputar. Jadi dalam sudut pandang kita, kita nampak matahari itu terbit dan tenggelam. Sudut pandang mata kita. Jadi bila mata kita dah tak nampak berbola matahari itu, masuklah waktu maghrib. Baik. Kemudian ingat samalah bila masuk waktu maghrib, buka puasa lah. Sebab tu jangan silap. Kalau tersilap macam di Selangor baru ni tersilap, yang mana tah yang di azan awal tu kan, jam masjid tak salah kot. Di azan awal maka orang pakat di Gombak mana semua pakat buka puasa. Yang buka puasa semua kena qada balik. Satu masjid kena perhatikan. Sebab memang kalau ikut kaedahnya, man ista'jala bi syai'in qabla awani hurima bihirmanihi. Siapa yang man ista'jala bi syai'in qabla awanihi, siapa yang buat satu benda sebelum sampai tempoh dia, maka dia dihukum dengan di sebaliknya. Dia tak akan dapat pahala lah, batal. Dia memang kalau ikut mazhab Syafi'i dan majoriti ulama lah, buka puasa walaupun tersilap kita tersilap memang kena qada. Memang kena qada balik. Sebab tu buka puasa kena berhati-hati betul. Sebab tu saya lebih prefer pada tuan-tuan kalau buka puasa ni, tengok jam yang berada di handset. Sebab jam tuan-tuan, bila di handset tuan-tuan ni kan, tuan-tuan ada internet. Bila tuan-tuan buka internet di handset tuan-tuan ni, dia akan terus sinkronisekan masa itu, update dengan internet. Masa jam handset tuan-tuan sangat tepat. Sangat tepat. Sebab selagi asalkan tuan-tuan pakai jam handset Android lah, yang tuan-tuan connect dengan internet, jadi jam tu memang tepat setepat-tepatnya. Dia terus update dengan internet. Tapi kalau jam tangan kita ke, kadang-kadang boleh jadi dia tak tepat, dia gelong sikit, bateri nak habis ke. Ataupun azan masjid pun, azan okey tuan-tuan, tapi tuan-tuan cek kedua lah. So apa kali sebab di masjid tak ada lah Bilal nak pergi tengok matahari kan, terbenam belum matahari. Bilal pun tak tengok. Bilal dia tengok jamnya. Kalau jam masjid tu tak betul, jam masjid yang ada ni macam ni, dia tak update ni, jam ni dia tak update dengan apa. Kalau tuan-tuan ada yang tuan-tuan baru beli, memang dia setahun terus ikut, dia update terus. Tapi kan macam jam yang ada di handset tuan-tuan ni, bila tuan-tuan buka WhatsApp ke Facebook kan, tuan-tuan buka data kan, masa tu dia terus, memang dia takkan silap jam tu. Memang tepat. Jam handset tuan-tuan lebih tepat daripada jam yang ada di masjid lah. Kecuali jam masjid tu dia berjaga sungguh lah. Kadang-kadang jam masjid ni jadi lambat, ada setengah jam, dia jadi lambat seminit. Saya pernah jumpa setengah tempat, dalam sebulan dia lambat seminit, setahun 12 minit lambat. Saya tak tahu macam mana. Tanya dia kata memang macam tu. Kami pun tak tahu jam jadilah. Pernah jadi di masjid tinggi, saya perasan dia cepat dalam 2-3 minit. Azan pun cepat. Saya tengok kalau ikut jam handset ni tak masuk lagi. Jakim punya Jakim kan ada, tuan-tuan boleh ambil jadual jam daripada Jakim. Tengok jam handset kita tak masuk lagi. Jam TV belum, jam handset belum. Tiba-tiba masjid azan lah. Saya tengok
Masjid Tinggi saya kata azan cepat ni, kata tengok balik jam ni cepat 2 minit. Sebab tu sekarang tuan-tuan dah ada kemudahan apa semua. Tuan-tuan kena tengok banyak kali lah, takut jadi macam gombak tu. Dia pergi ikut masjid azan. Bila masjid azan, rupanya tak masuk, dia pun dah buka puasa, batal semua puasa. Maka keluar fatwa suruh yang mana buka puasa qada balik. Jadi dah ada handset tuan-tuan, walaupun masjid azan, tuan-tuan tengok jugalah jam yang ada di handset tu. Pastikan betul-betul masuk tuan-tuan. Baik, kemudian hingga habis syapak merah. Bila syapak merah ni? Syapak merah ni sekarang ni kalau tuan-tuan pergi tengok dekat tempat terbenam matahari. Kat tempat terbenam matahari tu tuan-tuan akan nampak macam apa? Kemerah-merahan tu. Mega merah. Syapak merah, mega merah tuan-tuan akan nampak. Mega merah tu dia akan ada sebab apa? Matahari belum lagi terbenam lagi dalam. Betul? Lagi dalam matahari masuk. Sebab bila matahari terbenam, kita malam, tempat lain siang. Betul tak? Dia gitu bumi rotation. Kita tahulah sini siang, kita malam, Mekah siang, kan macam tu. Kan tuan-tuan ada, kalau ada kawan yang ada di Mekah tanya, betul tak? Kadang kita dah malam, dia pun siang lagi. Begitulah matahari, bumi itu dia berputar. Bila dia berputar di atas paksinya, maka kita yang duduk atas bumi nampaklah matahari itu terbit dan terbenam dalam pandangan kita. Dan matahari itu mana ada terbenam. Matahari kalau terbenam habislah kita tuan-tuan. Matahari tak terbenam. Terbenam dalam sudut pandang kita. Baik, jadi tuan-tuan, bila matahari makin lama makin apa? Makin apa? Jauh terbenam lah dalam sudut pandang kita. Dia ada syapak merah gitu. Lagi lama syapak merah tu hilang. Kalau tuan-tuan tengok sekarang kat tempat matahari terbenam, tuan-tuan akan nampak mega merah tu. Bila habis, nanti masuk isyak nanti ya. Habis je mega merah tu, maka masuklah waktu isyak. Baik, kemudian masuk waktu isyak daripadanya hingga keluar fajar shadiq. Jadi habis je syapak merah, masuklah waktu isyak. Boleh je tuan-tuan nak pergi tengok, tengok. Kemudian tuan-tuan naik fajar shadiq. Fajar shadiq ni bila? Ada yang kata waktu isyak ni sampai tengah malam, ada. Tapi pandangan yang kuat, waktu isyak sampai terbit fajar shadiq. Makna dia fajar shadiq ni yang mana? Fajar shadiq, fajar yang benar. Satu lagi fajar kadzib, fajar yang dusta, fajar yang tipu. Fajar pun ada yang tipu tuan-tuan. Fajar yang tak betul lah, bukan menunjukkan masuk waktu. Tuan-tuan nak tengok kat mana fajar ni? Tengok di tempat terbit matahari. Katakanlah sana, tempat terbit matahari, katakanlah sana. Jadi sebelum matahari terbit, dia akan naik fajar kadzib dulu. Fajar yang apa? Tak betul lah. Fajar yang palsu. Fajar yang palsu ni dia terbit daripada kaki langit. Ni kita tengok langit kan. Ni kaki langit kita panggil ni. Dia naik ke tengah langit. Daripada kaki langit dia naik ke tengah langit macam ekor serigala. Macam ekor serigala warna putih. Maksud dia belum lagi tu. Daripada kaki langit naik ke tengah langit macam ekor serigala warna putih, belum lagi masuk waktu subuh. Tunggu lagi. Bila fajar shadiqnya, tengok tempat yang sama, tempat terbitnya matahari, tuan-tuan akan nampak cahaya yang mencapah kiri dan kanan. Mencapah ni macam ni. Boleh lah? Ni nama mencapah. Kalau memanjang daripada kaki langit, daripada bawah dia naik sampai ke tengah langit. Itu fajar kadzib. Ini dia mencapah kiri dan kanan. Kita nampak putih-putih kiri dan kanan. Kecil je lah kita nampak tu, tapi ke kiri dan ke kanan. Putih sikit. Nampak je putih sikit, fajar shadiq. Pernah tengok ke tuan-tuan? Tak pernah tengok fajar shadiq ni. Dah lama tak pernah tengok fajar shadiq tuan-tuan. Boleh lah tuan-tuan tengok esok-esok, tuan-tuan tengoklah. Saja nak tengok nampak putih-putih tu, masuklah waktu subuh. Kilat. Hujan tuan-tuan nampaklah kilat. Baik. Jadi itu namanya fajar shadiq. Masuk waktu subuh daripadanya hingga keluar suku daripada matahari, habislah waktu. Keluar sikit matahari tu. Kan berbola matahari tu kan. Keluar sikit je. Keluar sikit je dia panggil syuruk. Syuruk tu maksudnya terbit matahari. Kan berbola matahari tu, dia timbul sikit je. Sikit je naik tu syuruk. Habislah waktu subuh. Tapi biasanya sebelum syuruk dia cerah lah. Sebab matahari bila dia dekat terbit, cahaya dia main dulu. Cahaya dia main dulu. Tu dia makin cerah. Bila syuruk tengok jam tuan-tuan lah. 7 minit. Biasanya dalam 6.50 tu pun dah cerah. Betul tak? Sebab matahari cahaya dia dah main lah.
Berbola tu tak keluar lagi tu, tapi cahaya dia mai dulu. Cahaya dia kan luas. Pukul 6.55 dah cerah dah. 7 minit berbola dia keluar sikit. Maka habislah waktu subuh. Boleh tak? Ya. Boleh. Cerita dah kalau kita dalam perjalanan kan. Ha. Nak tahu waktu solat, contohlah kita terbang flight 3 pagi. Sampai tempat tu dalam pukul 9 lah. 9 maksudnya dah cerah sangat lah. Betul. Kalau ikut perjalanan kita, kalau kita kat bawah ni, kita ikut waktu setempat. Contoh duduk kat Semenggui, ada waktu dengan Bukit Larut. Beza di atas tinggi tu. Betul. Kedudukan dia ada beza beberapa minit. Maksudnya dia agak awal ataupun lewat sikit. Macam contoh Pok Osa, zon kita dengan zon Bukit Larut tu pasal ada perbezaan tu, dia ada beza masa lah. Jadi bila kita duduk dalam kapal terbang tu, kita nak pakai waktu di bawah, kita duduk kat atas. Jadi waktu kita nak solat tu nak tengok dia punya masa. Waktu 9 subuh lah waktu dah. Pasal kita duduk kat atas tu, kita akan nampak ada lebih awal daripada orang kat bawah. Ya, betul. Dia macam ni. Okey, betul lah soalan tu. Antara Bukit Larut dengan bawah Bukit Larut, mana dulu buat usaha? Bawah dulu. Pasal bawah dia mula-mula tak nampak apa? Tak nampak matahari, betul tak? Yang bawah nampak. Bukit Larut dia duduk atas. Dia duduk nampak lagi, betul tak? Dia duduk atas. Dia nampak lagi matahari tu. Pasal dia duduk atas, tak boleh buka usaha. Sekarang ni atas kapal terbang. Macam mana? Lagi dah nampak lagi tinggi. Macam mana? Ataupun atas angkasa, atas ISS lagi, atas angkasa lepas tu. Kan ada orang duduk atas angkasa kan? Tahu ISS? ISS tempat NASA punya tempat tu. Yang tu lagi tu, yang tu tak ada waktu tu. Tuan-tuan duduk luar angkasa tu. Tuan-tuan nak sembahyang macam mana? Macam mana tuan-tuan? Yang pertama atas kapal terbang, pertama ISS tu. ISS memanglah dia kalau ikutkan dia dah tak ada siang malam dah. Dia memang malam je atas tu. Dia atas angkasa nak siang malam apa dia duduk atas angkasa memang malam je. Jadi ulama keluar fatwa untuk ISS tu dia kena guna waktu bumi, masa di bawah dia duduk negara mana. Dia duduk negara mana ISS tu kan. ISS tu dia duduk negara mana, di situlah waktu dia. Nah. Kalau kapal terbang ni, tuan-tuan tanya siapa waktu? Bukan tanya pilot ni. Tanya pilot dia. Tanya pilot. Sebab dia tahu. Dia duduk atas dia tahu. Sebab pilot sebenarnya dia akan bagi tahu lah. Sebab dia pun duduk di atas tu dia pun memang tahu. Kalau macam ISS tu memang dia tak boleh lah pasal dia di luar angkasa. Tapi bila duduk atas kapal terbang kita nak tengok pun tak boleh je lah. Tuan-tuan atas kapal terbang kan nak buka tingkat kapal terbang. Tingkat tak boleh buka. Jadi tuan-tuan kena pegang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun lah. Kita tanya pada siapa yang tahu kalau kita tak tahu. Katakanlah yang naik tu semua tak tahu. Betul tak kan? Pilot pun tak tahu, pramugari pun tak tahu. Tuan-tuan kena ijtihad lah. Tuan-tuan keluar tadi pukul apa? Agak-agak lah. Ijtihad lah. Pukul 3 pagi. Nak sembahyang subuh. Nak sembahyang subuh. Kita tengok. Kita ni bergerak ni menjauhi matahari ke mendekati matahari? Sebab waktu dia ikut waktu. Dia mana waktu awal? Kita lagi awal ke dia awal lagi? Oh, maknanya lagi dia bergerak lagi cepat lah. Ya ke? Maknanya dia kalau ada pramugari dengan pilot bagi tahu kita ikut depa lah. Sebab depa tak nampak kat atas tu. Jadi depa boleh tahu. Kalau pilot pun tak tahu, pramugari pun tak tahu, masa ni memang kena ijtihad. Ijtihad ni maksud apa? Kita agak-agak sekadar mana yang kita mampu. Macam kita masuk hutan, kita tak tahu mana satu kiblat. Tuan-tuan usahalah lagu mana. Ada yang kata tengok lumut lah, tengok matahari lah. Tuan-tuan usaha. Yang penting tuan-tuan fikir dulu, tuan-tuan agak-agak. Aku rasa macam ni. Dah. Tapi kalau ikut sekarang ni lah tuan-tuan. Kalau ikut sekarang ni, tuan-tuan boleh tahu sebab macam mana kita boleh tahu kita di mana, kalau terbang ke tak tahu? Boleh tahu? Boleh tahu kan? Ada kan? Ada dah.
Ha? Yang mudah lah kan? Memang mudah Ustaz, tapi cerita dia waktu subuh kalau ikut standard kita dia dalam 40 minit saja. Tapi kalau kita duduk dalam pusat kita 3 jam, untuk dapat 5 jam sebenarnya dalam 5 minit ke 10 minit dia waktu subuh di bawah tu. Maksud kita lawan arah matahari, maksudnya kita daripada Malaysia ke lawan matahari terbit tu, dia masa dia lagi singkat. Betul. Kalau kita daripada Malaysia nak ke barat, kalau nak ke Mekah, masa dia lagi panjang, kita kejap masa dia. Betul. Kalau kita nak patah balik, Betul. lawan contohnya daripada India ke Malaysia, waktu tu dia akan lagi singkat lagi. Dia macam ni. Betul. Lagi singkat. Atas kapal terbang tu, betul. Atas kapal terbang tu kita nampak tak matahari terbit cerah? Nampak tak nampak? Nampak. Nampak boleh sembahyang? Oh, cerah tu Masa dia contoh kan, kita ada di kurang 40 minit kita lagi hari tu. 3 minit matahari tu. Oh, ya ke? Dia macam ni. Kalau kita nak atas kapal terbang, okey, yang pertama dah ada alat. Kalau dah ada lah, senang kan. Kalau dah ada, kita ikutlah seperti mana pilot dengan para pramugari bagi tahu. Kalau tak ada, kita boleh tengok tingkap, betul tak? Kita tingkap boleh tengok. Kalau kita nampak dah cerah, tu memang sunat matahari dah subuh dah. Sebelum terlajak nampak sikit kot. 10 minit. 10 minit tu kalau betul kena ijtihad lah. Kena ijtihad. Kena ijtihad lah. Kena ijtihad lah. Mula kita kena bersedia lah. Jadi dia lagi satu macam ni. Bila kita naik kapal terbang tu, kita tahu kita berada di bumi mana. Kalau kita tengok katakanlah masa kita lintas tu Bangkok, kita lintas Bangkok. Kita lintas mana? Daripada naik flight KLA kan? Naik mana? KLA. Kalau KLA agak-agak Penang dah masuk subuh ke belum lagi? Tapi dia lalu kat sana dalam 45 Kira daripada KL saya ingat di Penang belum subuh lagi. Memang Belum lagi. Okey, lepas Penang dia lintas mana? Dia akan lalu Vietnam, Thailand sampai. Okey, Thailand di mana? Dia ada kan, tak silap saya ada dia punya peta tu betul? Subuh lagi. Dia dekat Vietnam untuk masuk subuh. Oh, kat Vietnam masuk subuh. Ada Thailand, Vietnam. Oh, macam tu semayang kat situ, masuk subuh kat situ. Tapi nak pintu dia tu 10 minit je. Tengok terbang you. Flight tu pun 3 jam je. Flight tu 3 jam je. Makna dia kita dapat tahulah. Tahu boleh semayang lah. Sebab dia buang 10 minit tu. Tak apa. Pasal kita dah tahu agak-agak dah ikut calculation. Kita dah boleh kira waktu subuh sepatutnya apa ada kat sini. Tapi perbezaan yang saya cakap tadi lah. Kalau ikut waktu di bawah, kalau kita waktu Malaysia, kalau ikut jam kita, jam kita pukul 4 kat bawah pukul 6. Jadi bila tengok waktu subuh di Vietnam pukul 6 berapa minit. Kita sinkronkan dengan jam kita. Jam kita ni pula bila duduk kat atas tu dengan ruang sekejap je sebenarnya. Dia bila di atas memang kita ikut hukum yang di bawah. Yang di bawah. Macam Bukit Larut tu pasal dia masih atas bumi sebenarnya. Dia yang tu atas kapal terbang. Betul. Bila duduk kat atas kita bergerak lawan waktu. Betul. Memang saya faham. Makna dia kita dapat detect lah. Betul tak kan? Lagi 10 minit. 10 minit tu lah kita kena sembahyang. Saya bagi contoh yang lain. Makna dia sekadar mana yang kita dapat lah. Dalam kaedah, saya bagi contoh yang lain. Contoh yang mudah lagi. Nabi SAW sebut nanti akhir zaman Dajjal akan keluar selama 40 hari. Betul tak? Hari yang pertama macam setahun, hari yang kedua macam sebulan, hari yang ketiga macam seminggu. Jadi sahabat Nabi tanya apa kat Nabi? Sebab Dajjal duduk 40 hari je. Cuma hari yang pertama tu daripada ni hadis sahih riwayat Imam Muslim, daripada terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari panjang dia macam setahun. Dia panjang macam setahun. Hari yang kedua pula daripada terbit matahari sampai terbenam matahari macam sebulan. Hari yang ketiga pula macam seminggu. Hari yang keempat dan sampai hari yang ke-40 Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS macam hari biasa. Sahabat Nabi tanya, hari yang pertama Dajjal keluar tu panjang dia selama apa? Macam
Setahun. Jadi sahabat Nabi tanya, nak semayang 5 waktu ke nak semayang macam setahun? Matahari tak terbenam. Matahari tak terbenam selama setahun. Panjang dia tu. Maka sahabat Nabi tanya, nak semayang macam biasa ke? Kalau semayang macam biasa, tunggu terlincak matahari, terbenam matahari. Kalau macam tu, setahun dah tak semayang maghrib, sebab matahari tak terbenam. Isyak pun tak semayang, betul tak? Maka Nabi kata apa? Nabi kata semayang macam setahun. Lepas tu macam mana matahari tak terbenam? Faqdurulah agak-agak. Itu yang kata ijtihad. Bila ijtihad ni, kita ijtihad sekadar mana yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum, ayat ni. Yang ni bertakwalah pada Allah sekadar mana yang kita boleh. Macam kita nak sembahyang lah kan, kita tak boleh berdiri, duduk, betul tak? Tak boleh duduk, mengiring. Tak boleh mengiring, baring. Tak boleh guna isyarat kepala. Tak boleh guna isyarat kepala. Mata pun tak boleh. Hati sampai macam tu. Dia turun. Tapi yang penting, kita dengan akal yang Allah Ta'ala bagi, kemampuan yang Allah Ta'ala bagi, dan kita dah usaha sekadar mana yang kita dah dapat. Yang penting kita usaha sekadar mana yang kita dapat. Jadi Nabi suruh semayang, nanti masa Dajjal keluar, maghrib kena semayang, matahari duduk menyala lagi. Isyak kena semayang dah, walaupun matahari masih ada. Dalil di sinilah ulama sebut, dalam isu-isu tertentu memang kita kena agak-agak, dan kita dianggap telah menunaikan tanggungjawab. Boleh lah, kita dianggap telah menunaikan tanggungjawab. Sekalipun nanti masa Dajjal keluar, kita semayang isyak, matahari belum terbenam. Subuh pun waktu siang kita semayang. Jadi tak baik. Itulah juga dalil ini digunakan waktu Syekh Muzaffar nak naik ke ISS. Syekh Muzaffar tu apa nama? Kan dia naik ke angkasa lepas tu. Maka Jakim bincang macam mana Syekh Muzaffar nak semayang ke atas tu. Sebab ke atas tu matahari tak terbenam, apa pun tak, gelap di atas tu. Jakim duk bincang, last sekali buat kesimpulan, walaupun tak ada terbenam matahari, fajar sadiq apa semua, dia duduk atas angkasa, dia bukan duduk di bumi. Maka kata Jakim bincang, dia ambil dalil pada hadis Dajjal. Maka dia kena semayang juga berdasarkan waktu yang berada bawah tu, waktu tu. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua kata kena semayang mengikut waktu Mekah, ada juga. Macam mana waktu? Satu lagi, tuan-tuan tahu orang yang duduk di kutub utara dan selatan, kutub utara dan selatan kan, ada masa dia tak siang-siang, dia malam je. Masa musim sejuk kan, ada masa dia malam, ada masa dia siang je. Macam mana nak puasa semayang ni? Sebagai ulama kata dia ikut masa yang terdekat dengan dia. Ada pandangan ulama kata dia ikut masa yang berada di Mekah. Ada setengah tempat tuan-tuan, masa kita puasa setengah tempat puasa kita puasa berapa jam? 14, 13 kan. Ada setengah negara sampai 16, 18, 17, panjang masa dia. Panjang masa. Jadi apa dia masa panjang? Ada yang kata kalau masa panjang sangat ni sampai tinggal sejam, boleh guna masa yang lain. Ada ijtihad lah. Tapi yang ala kuliah saya nak sebut, dalam isu-isu tertentu yang luar biasa. Bila luar biasa, kaedah pelaksanaan juga sekadar mana yang kita mampulah. Macam saya sebut tadi lah, kalau tuan-tuan normal, tuan-tuan semayang macam biasa lah, betul tak? Macam biasa semayang. Tapi kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan semayang luar biasa lah, tuan-tuan baring pakai hati je, betul tak? Luar biasa. Tapi bukan tuan-tuan sengaja, takat itu yang mampu, betul tak? Macam tadi lah, tuan-tuan duduk atas kapal terbang, tuan-tuan nak dapat semayang macam mana di masjid tebuk mata, memang tak dapat lah. Takkanlah tuan-tuan terjun pada kapal terbang tu. Tak boleh terjun dah tuan-tuan. Takat mana yang dapat lah. Jadi tapi saya ingatlah, kalau atas kapal terbang ni memang dia tepat biasanya dia bagi tahu tu, betul tak? Selalunya lah kalau para mugari bagi tahu masuk waktu tu tepat lah biasanya lah. Kalau dia bagi tahu okey masuk waktu tepat lah. Macam mana yang depa haji kan, miqat ada kan, miqat masa kapal terbang lalu tu kan, selalunya dia bagi tahu lah. Gitu. Sekadar mana yang tuan-tuan dapat lah. Sekarang. Sebab saya tak berani nak cakap, saya tak pernah tuan-tuan pergi ke Vietnam apa semua, saya tak tahu. Itu saya tak berani tu. Siapa yang pernah tu mungkin, kalau saya pernah pergi Vietnam tu boleh dah cerita kan kat mana berhenti apa semua. Ni saya pun tak dapat gambaran. Biasanya kita buat perkiraan sebelum kita pulang ni. Oh. Kita buat perkiraan lah. Memang tepat lah. Tak apa.
Okey lah tu tuan-tuan. Makna dia kalau tuan-tuan buat kiraan jam berapa sampai di mana, jam berapa sampai di mana, tuan-tuan boleh tengok waktu subuh dia pukul apa, waktu subuh dia, waktu solat dia. Nah, gitulah. Saya ni pernah pergi sekali je, saya pernah pergi Qatar saja tuan-tuan. Qatar itu pun saya tak ingat saya naik flight dia tuan-tuan bila, tapi sempatlah sembahyang pun semua sempatlah. Qatar lebih kurang 8 jam. Nah, 8 jam. Tak apalah tuan-tuan itulah yang sekadar yang saya boleh jawab lah no. Baik. Hingga keluar suku daripada matahari habislah waktunya. Maka wajib atas mukallaf menunaikan segala fardunya itu pada waktunya itu, iaitu tiap-tiap orang yang muslim yang akil baligh, lagi suci daripada haid dan nifas, sahaya dan merdeka laki dan perempuan. Makna dia semua orang Islam wajib tunaikan sembahyang. Pertama yang akil ni yang berakal lah. Baligh, akil yang berakal, baligh yang cukup umur. Cukup umur ni kalau ikut dalam mazhab Syafi'i makna dia yang dah keluar mani ataupun yang dah tumbuh bulu ketiak dia ke bulu kemaluan dia, tanda dia balik lah tu. Itu dah cukup umur. Ataupun ya, itu tanda dia balik lah. Jadi bila dia balik maka dia wajiblah sembahyang. Baik, kemudian lagi suci daripada haid. Maknanya dia orang perempuan haid tak wajib, membayar haid tak wajib sembahyang. Dan nifas, ni orang perempuan yang bila dah bersalin dia ada darah kan, masa pantang tu dipanggil darah nifas. Sahaya dan merdeka lelaki dan perempuan. Sahaya ni hamba. Maknanya dia sekali dulu ada hamba, sekarang ni konsep hamba dah tak ada. Salvation, konsep perhambaan dah tak ada. Dulu ada konsep hamba. Konsep hamba ni makna dia orang yang ditawan, seluruh dunia dia ada hamba. Dalam perangan yang ditawan dia menjadi hamba. Sekarang ni kenapa dah tak ada hamba? Kerana Islam datang menghapuskan perhambaan. Sebab tu bila kita baca dalam Quran, banyak kafarah-kafarah bebaskan hamba. Bunuh tak sengaja bebaskan hamba, sumpah bebaskan hamba, zihar bebaskan hamba. Nampak tak? Jadi banyak bebaskan hamba. Supaya apa? Supaya tidak ada perhambaan. Itu yang lain hamba dah boleh katakan tak ada lah. Baik, kemudian dan merdeka lelaki dan perempuan. Pendek kata sembahyang ni semua orang wajib. Tak ada orang yang boleh meninggalkan solat dalam apa jua pun keadaan. Tak boleh. Dan sembahyang inilah menjadi jambatan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah, dosa yang paling besar tuan-tuan, nombor 1 syirik, nombor 2 tak sembahyang ataupun bunuh orang. Tak sembahyang dosa sangat besar. Tak sembahyang. Apa ramai orang tak sembahyang tuan-tuan. Sehingga ada setengah ulama tuan-tuan, bukan pandangan, ini bukan pandangan majoriti tapi ada pandangan sebahagian ulama menyebutkan tak sembahyang ini seseorang itu telah terkeluar pada Islam. Ada pandangan dalam mazhab Hambali tuan-tuan. Tapi ini bukan pandangan jumhur. Pandangan jumhur orang tak sembahyang masih lagi Islam. Ini pandangan kita pegang. Tapi saya nak ceritanya, bila ada pandangan lagu tu, nak ceritanya betapa beratnya orang yang tak sembahyang. Bila disebut lagu ni, siapa pun tak boleh tinggal sembahyang. Dalam hadis Nabi sebut beza antara Islam dan kufur, tarkus salah, tinggal sembahyang. Maksudnya tinggal sembahyang itu beza seseorang dengan Islam. Beza kufur dengan Islam adalah sembahyang. Tinggal sembahyang itu menjadi pembeza antara Islam dan kufur. Dalam hadis yang lain, as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan sembahyang maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang tinggalkan sembahyang dia telah menghancurkan agama. Dalam hadis yang lain disebutkan cerita pasal orang tak sembahyang. Nabi kata siapa yang meninggalkan sembahyang wa husyira yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Siapa yang tak sembahyang pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan Firaun, dengan Haman dan Ubay bin Khalaf. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Orang yang tak sembahyang di padang mahsyar dibangkitkan dengan Firaun.
Hadis sahih tuan-tuan. Maknanya dia, kalau kita ada adik-beradik tak semayang, kawan tak semayang, member kita tak semayang, di padang mahsyar memang tak jumpa dia. Dia dibangkitkan dengan Firaun, dengan Haman dan musuh Nabi itu, Ubay bin Khalaf. Nak ceritanya besarnya dosa tak semayang. Sebab tu pesan kita, kalau adik-beradik ke, kawan-kawan ke apa, lagu mana pun hidup ni, lagu mana pun semayang tu janganlah tinggal. Sekejap tuan-tuan semayang ni tuan-tuan. Kita ada 24 jam. Betul tak? Berapa minit tuan-tuan semayang? 5 minit. Kalau 5 minit tu baru 25 minit 5 solat. Betul? Baru 25 minit. Kita ada 24 jam. Sat tuan-tuan. Kita kata lama lah 10 minit. 10 minit baru 50 minit. Tak sampai sejam. Tapi ada orang yang tak semayang tuan-tuan? Ada. Ada tak tuan-tuan yang tuan-tuan kenal dia tak semayang? Ada. Sebab tu nasihat tuan-tuan, kalau ada kawan nasihat, solatlah. Solat itu menjadi jambatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hubungan kita dengan Allah tuan-tuan. Hubungan makhluk dengan Tuhan adalah melalui solat. Baik, kemudian, dan haram atas mereka itu mendahulukan daripada waktunya. Tak boleh awal. Belum waktu solat semayang, tak boleh. Haram hukum dia. Kalau sengaja berdosa. Belum masuk subuh dia semayang, berdosa. Belum masuk waktu maghrib dia semayang dulu, berdosa. Kalau dia semayang sebelum masuk waktu solat, dia buat benda apa pun tuan-tuan, belum tiba pada masa dia, uqiba bihirmanihi, maka dia akan dihukum di sebaliknya. Semayang elok dah zuhur, tapi belum waktu solat, tak dapat pahala. Puasa okey dah, buka puasa sebelum masuk waktu dia, baik. Semua benda lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak bayar zakat fitrah, bagus, tapi tuan-tuan bayar sebelum masuk Ramadan, tak boleh. Dia masuk Ramadan baru boleh bayar. Semua benda macam tu. Bila kita bersegera sebelum sampai tempoh dia, kita dihukum di sebaliknya. Imam tak angkat takbir, kita angkat takbir dulu. Tak pun angkat takbir serentak dengan imam, batal. Sembahyang bagus dah, angkat takbir serentak dengan imam, kita dah bincang kan, batal. Bagi salam serentak dengan imam tak batal, tapi membatalkan pahala jemaah. Mana dia kena ikut waktu lah. Gitu. Dan haram pula ia takhirkan daripada waktunya dengan tiada uzurnya. Tak bolehlah lewat. Makna dia tuan-tuan, contoh kita masuk zuhur pukul apa? 1.17. Asar 4.41. Kalau ada orang tu dia semayang zuhur pukul 4.20, boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma kurang pahala. Walaupun dia sengaja, kurang pahala Maknanya dia sengaja lewat. Dia boleh je dia duduk main game 4.20 baru semayang. Dia tak berdosa, tapi hukum dia makruh, kurang pahala kerana apa? Melewat-lewatkan benda ibadah. Takut nanti tak dan ni meninggal. Betul tak? Ini masalah. Terutama perempuan. Zuhur dah masuk, nanti dululah. Tunggu saat haid, dia kena qada zuhur tu. Sebab tu masuk waktu semayang terus. Sama lah juga kita takut bukan apa, kita duk tangguh, tak ada nak semayang meninggal dunia. Betul tak? Kan rugi. Kita tak sempat menunaikan tanggungjawab yang terakhir sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu benda ibadah ni segera, wasari'u ila maghfiratin fastabiqul khairat. Allah Taala suruh segera benda yang baik. Kalau menangguhkan bukanlah berdosa, sebab dia kemudahan sebenarnya. Waktu zuhur kenapa panjang 1.17 sampai 4.41? Kemudahan bagi manusia. Kenapa asar 4.41, maghrib 7.27? Ada setengah orang kadang-kadang dia kerja bendang, dia turun sebelum asar. Contohnya lah dulu kan, nak naik semayang susah, betul tak? Dia naik nanti pukul berapa? Pukul 7 baru dia naik, dia semayang 7-5 minit, boleh saja. Itu kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Tapi janganlah sampai terlajak. Tapi yang salahnya kalau apa? Dia semayang tak dan habis zuhur masuk asar, berdosa. Dia semayang pukul 4.48 contoh, 4.38, angkat takbir tak dan bagi salam, masuk asar. Masuk asar berdosa, dan berdosa dia berdosa besar. Termasuk dalam fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang semayang, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam semayang. Lalai macam mana? Tak jaga waktu solat sehingga terkeluar waktu, dan dosa dia dosa besar. Dosa dia dosa besar. Baik.
Jadi jangan takhirkanlah. Tapi kalau tuan-tuan bangun subuh tengok-tengok dah pukul 8. Sembahyang je lah. Sembahyang je lah, tak ada masalah. Dah tuan-tuan terlewat. Yang salahnya azan subuh tuan-tuan jaga dah. Duduk saat telajak, yang tu salah. Yang tu berdosa. Sebab bila tuan-tuan jaga waktu subuh, tuan-tuan dah wajib sembahyang, betul tak? Tapi tuan-tuan tangguh, nanti dululah telajak. Berdosa. Tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan dah jaga, jangan tidur dah, bangun terus. Lelah tuan-tuan telajak. Belum masuk subuh, baring saat telajak. Maksudnya tuan-tuan cuai. Sebab dah masuk waktu subuh, kita sendiri yang melengahkan sehingga keluar waktu dia. Baik, kemudian maka jika kedatangan yang menegahkan dia kemudian daripada sudah lalu masa ia, maksud dia ada benda yang mencegah dia daripada menunaikan solat, dan bersuci ia bagi orang yang sil baul atau umpamanya. Sil baul ni orang yang kencing tak lawas. Dia kencing dia penyakit lah, kencing dia tak berhenti. Sil baul ni kalau ikutkan dia boleh solat, betul tak? Solat bukan tak boleh, solat boleh. Tapi dia kena bersuci dulu, betul tak? Dah bersuci, kemudian kena ambil sembahyang masa waktu solat. Sebab orang yang sil baul ni, yang kencing tak lawas ni, atau perempuan yang istihadah, kan darah pula, dia tak boleh ambil sembahyang sebelum masuk waktu. Dia kena masuk waktu dulu. Masuk waktu zuhur, dia nak sembahyang zuhur, tunggu masuk waktu dulu. Sebab wuduk dia tu hanya untuk melepaskan solat yang wajib atas dia. Makna dia, bila masuk waktu zuhur, dia bersuci terus daripada kalau sibuk kan, kalau sibuk ni dia basuh kencing dia, lepas tu dia bubuhlah tisu ke dia kena lapik. Kalau dulu ada yang berbuluh, kalau zaman dulu lah, supaya tak kena pada pakaian dia kencing tu. Ambil sembahyang, terus dia solat. Cukup. Wuduk dia tu wuduk kerana membolehkan dia sembahyang. Kenapa dia tak boleh ambil sebelum masuk waktu? Masa tu belum lagi berkewajipan menunaikan solat. Wuduk tu hanya sekadar untuk membolehkan dia sembahyang yang fardu dan beberapa yang sunat. Kemudian itu sil baul. Atau seumpamanya wajib ia qada akan dia kemudian daripada sucinya, atau hilangnya daripada haid, atau siuman daripada gilanya, atau nifasnya, dan hanya ada lagi tinggal daripada waktu kadar takbiratul ihram. Okey, baik, macam ni. Kalau orang perempuan yang haid ataupun nifas ataupun orang yang gila, kita sebut contohnya orang yang haid lah, dia suci daripada haid, suci pada haid ni orang perempuan, dia disebut kalau dalam kitab ni disuruh orang perempuan duduk, kemudian dia ambil kapas, dia ceret sikit kat dalam tu. Kalau dah tak ada warna kuning ke kemerah-merahan, maksud dia haid dah habis. Itu cara dia lah. Bila dah habis, katakan masa habis haid tu, lah ni 7 Maghrib 7.27 kan? Katakan habis haid tu dalam 7.25, dia wajib qada asar. Sebab ada kadar takbiratul ihram. Boleh kan disebut? Dengan kadar tinggal daripada waktu kadar takbiratul ihram, wajib ia mandi dan sembahyang qadakan dia, nampak? Dia kena mandi, ambil sembahyang, qada sembahyang asar. Tapi sembahyang maghrib dululah. Nak qada asar dulu boleh, nak sembahyang maghrib dulu lepas tu qada asar pun boleh. Dua-dua boleh. Pasal apa? Pasal dia dapat dengan kadar takbiratul ihram. Boleh kot noh. Kemudian sama juga orang yang gila Orang yang gila, kalau katakan dia gila selama sebulan, dia wajib mandi tak? Dia wajib mandi. Pasal apa? Boleh jadi masa dia gila, air mani dia keluar. Kenapa tuan-tuan masa kita tidur wajib ambil uduk? Tapi kalau duduk, tak wajib. Tuan-tuan duduk kat sini, duduk macam haji. Daripada malam, daripada lepas isyak sampai subuh, tidur duduk. Batal ke tak batal uduk? Tak batal. Tak batal kan? Batal? Tak batal. Duduk tetap. Jangan duduk. Duduk angkat je. Tak, duduk dia bukan kira menyandak, dia kira papan punggung. Ya. Sandak tak apa, tapi papan tu rapat. Sebab apa? Tapi kalau tuan-tuan tidur masa baring,
Kena apa? Kena qada. Sama juga tuan-tuan bila semayang, tuan-tuan tertidur masa sujud. Tertidur masa sujud batal semayang. Batal semayang. Tertidur masa sujud memang batal semayang. Tapi kalau tertidur masa tahiyat akhir tak batal. Pasal papan punggung tu tetap. Pasal duduk tidur. Pasal tidur duduk tak perlu qada, tak perlu ambil wuduk. Tidur apa? Baring kena. Sebab tuan-tuan bila punggung tuan-tuan tetap macam ni, angin tak boleh keluar. Kentut-kentut. Macam tuan-tuan duduk macam Haji Hashim tu. Dia tak boleh kentut kecuali dia kena jet sikit. Jet sikit baru dia boleh fire tuan-tuan. Tidak, dia tak boleh. Angin tu sangkut. Sama tuan-tuan bila tuan-tuan sujud. Tuan-tuan sujud, tuan-tuan tertidur, dia senang nak kentut tu dia keluar elok tuan-tuan. Memang duduk sujud tu elok lah nak kentut ni. Batal. Nak ceritanya sebab apa? Tidur baring, kemungkinan angin keluar daripada punggung tu memang tinggi. Tu dia anggap batal. Terbuka lah. Macam blower lah. Nah. Sama juga bila orang yang gila. Dia sembuh pada gila, dia kena mandi wajib. Mandi wajib. Sebab dia tak tahu keluar mandi ke tak keluar mandi, mana dia tahu. Itu yang lepas orang gila, orang kafir masuk Islam kan mandi. Mandi wajib. Orang kafir lagi mana dia tak pernah mandi wajib. Orang yang sembuh pada gila mandi wajib. Lepas sama katakan dia daripada dia gila, dia sembuh pada gila, tengok lagi berapa minit lagi nak masuk maghrib. Mandi, nanti lepas maghrib qada balik asar sebab ada kadar takbiratul ihram. Dia baik, kemudian saya habiskan tuan insya-Allah ni. Dan wajib pula ia qada akan waktu yang dahulu daripada iaitu zuhur dan maghrib jika ada ia sembahyang yang dijamakkan antara keduanya seperti dapat akan akhir asar atau akhir isyak. Okey, ini dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i sekiranya dia suci pada waktu asar. Waktu asar maka dia kena qada sekali waktu zuhur. Pasal apa? Kerana zuhur dengan asar boleh dijamakkan. Ini bukan semua pandangan ulama, pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia suci daripada haid dan nifas pada waktu isyak, maka dia kena sembahyang isyak dan maghrib. Pasal apa? Isyak dan maghrib dianggap satu solat yang dijamakkan. Satu solat yang dijamakkan. Ini dalam mazhab Syafi'i dalam mazhab Syafi'i memang begitu. Sebahagian ni pandangan yang ausah lah. Kalau ikut sebahagian majoriti ulama, sekadar mana solat yang dia dapat lah. Kalau disuci pada waktu isyak saja yang perlu sembahyang isyak je lah. Zuhur dah lepas. Dia dapat asar sajalah. Zuhur dah lepas. Tapi sebahagian dalam mazhab Syafi'i, dia suci pada waktu asar, maka dia sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, maka dia sembahyang zuhur pula, qada sekali. Dia sama juga. Pasal apa? Dia anggap kita kalau dalam perjalanan boleh saja kita jamakkan. Betul tak? Kita dalam perjalanan kan kita jamak. Kita jamak apa? Zuhur asar ataupun apa? Asar dengan zuhur kan kita jamak. Kerana dalam perjalanan. Ini sama juga dia anggap. Dia kiaskan. Jadi kerana apa? Tadi tak boleh sembahyang kerana ada halangan. Betul tak? Apa halangan dia? Haid. Haid menghalang dia daripada dia sembahyang zuhur. Jadi halangan tu dah hilang. Betul tak? Jadi sembahyanglah sekali. Macam dalam perjalanan lah. Dalam perjalanan boleh je kita sembahyang zuhur, tapi kita rasa macam susah. Lebih mudah kalau kita jamakkan zuhur dengan asar. Kita teruskan dulu, nanti waktu asar kita kumpul sekali untuk memudahkan. Betul tak? Untuk memudahkan. Macam dalam kes ni, zuhur tadi bukan untuk mudah, dia terhalang kerana haid. Kalau dalam perjalanan kita boleh jamakkan untuk memudahkan, kerana haid ni lagilah kena jamak. Sebab dia bukan apa? Dia terhalang. Bukan sekadar memudahkan, dia terhalang. Jadi bila halangan dah hilang, kita kenalah tunaikan dia. Boleh lah. Ini dalam mazhab Syafi'i lah. Habis tuan-tuan. Jadi akan datang kita sambung ini satu fasal. Surat 23 lah. Ini bab apa ni? Bab menyuruh anak-anak solat. Boleh lah. Jadi saya ingat cukup sekadar tu. Saya mohon maaf kalau kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مترولا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.